Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ahsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ahsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله
wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Maksud ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9 Suratul Fathah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas nyata, agar dengan sebab itu Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang akan datang, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Dan Allah memberimu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada bandingannya. Dialah yang telah menurunkan perasaan tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman ketika mereka marah terhadap angkara musuh, supaya bertambah keimanan dan keyakinan mereka dari keadaan yang sedia ada. Milik Allah lah semua tentera di langit dan di bumi untuk menolong mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah melakukan yang demikian supaya Ia memasukkan orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan yang demikian itu pada sisi Allah adalah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Dan Dia menyeksa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, lelaki dan perempuan, yang berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk bahawa Ia akan mengecewakan Rasul-Nya. Atas mereka lah tertimpa giliran bala bencana yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka, serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentera di langit dan di bumi untuk menyeksa orang-orang yang derhaka. Dan Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai Rasul yang menjadi saksi bagi umatmu dan sebagai pembawa berita gembira
kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan agamanya serta memuliakannya dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Maksud ayat 1 sehingga ayat 9 Suratul Fathah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, surah ini dimaksudkan juga dengan kemenangan. Ramai juga di kalangan para mufassirin menterjemahkan Al-Fathah dengan makna pembukaan. Di sana kita maklum adanya ayat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan daripada Allah dan saat meraih kemenangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, surah ini adalah merupakan surah yang menanamkan keyakinan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, dan kepada seluruh umat Islam sehingga hari kiamat, bahawa ketetapan Allah satu sahaja, tidak ada duanya. Bahawa cepat atau lambat Islam pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya sama ada kita bersabar dengan bekerja habis-habisan bagi meraih kemenangan, atau hanya sekadar duduk memerhati dengan mengharapkan kemenangan datang menggolek di hadapan kita. Sesungguhnya janji Allah adalah janji yang sebenar. Di dalam ayat-ayat yang saya bacakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan sakinah, yakni ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga Allah Ta'ala memberikan janjinya untuk menyeksa dan melakukan azab ke atas orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura di dalam beragama. Mereka dijanjikan dengan azab yang maha pedih, sebagaimana yang ditimpakan Allah ke atas golongan-golongan yang musyrik, yakni melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan mengukuhkan keyakinan itu, dengan menyatakan bahawasanya semua apa sahaja yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di antara langit dan bumi, semuanya adalah jundullah, boleh bertukar menjadi tentera-tentera Allah yang akan bergerak bagi memenangkan Islam dengan kepelbagaian cara, dengan keadaan di luar daripada akal dan kotak pemikiran manusia. Apabila Allah Ta'ala mau menentukan sesuatu, cukup bagi Allah Ta'ala menyatakan kun fayakun. Bila Allah menyatakan jadi, maka akan jadilah. Kalau sudah Allah menyatakan menang, pasti dia akan menyusun laluan ke arah kemenangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita cuba untuk melihat ayat demi ayat atas apa yang telah dinyatakan oleh Allah ke atas Nabi dan para sahabat, yang hakikatnya adalah ke atas kita umat Islam
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Di mana kita memaklumi bahawa Al-Quran adalah di atas sifatnya basyiran wa nadhira. Di sana ada berita-berita yang menggembirakan dan di sana ada berita-berita yang menakutkan. Ada janji-janji dalam bentuk syurga, ada ugutan dan ancaman dalam bentuk neraka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan saat dan ketika diturunkan surah ini adalah pada masa yang benar-benar menguji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, dalam peristiwa besar yang berlaku pada masa yang berkenaan. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Ulama-ulama telah membicarakan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Fathah di dalam ayat ini. Apakah yang diartikan dengan pembukaan ataupun kemenangan itu? Ada di kalangan ulama menyatakan bahawasanya ianya berhubung dengan peristiwa Khaybar yang berlaku pada sekitar tahun 8 ke 9 Hijrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menakluk 7 kota di dalam kota yang didirikan oleh orang-orang Yahudi, kota yang dipenuhi dengan harta benda yang banyak. Kota Khaybar yang terletak 100 batu di utara Madinah. 7 lapis kota di dalam kota, walaupun memakan masa yang panjang, akhirnya dapat ditakluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu kubu yang ditawan itu penuh dengan makanan-makanan yang banyak. Berkata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kami penduduk-penduduk Madinah tidak pernah merasakan nikmat sungguhnya terasa kenyang dalam makan dan minum kecuali setelah terjadinya peperangan Khaybar. Menunjukkan banyaknya makanan yang mereka dapat, di samping senjata-senjata yang puluhan ribu jumlahnya yang tersimpan di dalam kota-kota yang berkenaan. Ada di kalangan para ulama menyebut yang dimaksudkan dengan Al-Fathah ini, kemenangan itu ialah thabit dengan peristiwa peperangan Hunain yang terjadi pada tahun yang ke-9 Hijrah. Apabila Bani Hawazin melihat kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Nabi dan tentera Islam di Madinah, bermula daripada Badar, Uhud, kemudian peperangan Khandaq, kemudian peperangan Tabuk dan sebagainya, maka mereka lihat kalau dibiar, maka Muhammad dan bala tenteranya akan sampai ke kampung kita. Maka Bani Hawazin mengumpulkan 30,000 orang tentera, mengambil keputusan untuk proaktif bergerak bagi menyerang ke pusat bandar Madinah. Dan ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan seramai mungkin bala tentera di masa itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengumpulkan 12,000 orang tentera. Lalu Bani Hawazin mengatur strategi keluar daripada kampung halaman mereka, kemudian menyusup di kawasan bukit dan
gunung ganang yang ada di wilayah itu, yakni di kawasan Hunain, di mana di sana ada lembah air, dan mereka menjangka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang datang jauh daripada Madinah pasti akan berhenti di lembah Hunain ini untuk mengambil air dan sebagainya. Sedangkan kampung Bani Hawazin selepas daripada lembah Hunain itu bergerak ke depan lagi. Jadi mereka punya strategi menyuruh di Bukit Bukau Gunung Ganang. Bila tentera Islam berhenti di lembah ni, kita serang mengejut. Jangkaan mereka dengan izin Allah terjadi sungguh. Nabi SAW dan 12,000 sahabat tak tahu langsung bahawa Bani Hawazin dah keluar daripada kampungnya, dan tak tahu bahawa Bani Hawazin sudah pun berselindung di keliling Gunung Ganang yang ada di sekitar lembah Hunain itu. Bagaimana pasukan pemanah sahaja, menurut satu riwayat lebih 4,000 orang di kalangan Bani Hawazin ini. Makanya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, bilanya mereka sampai di kawasan lembah Hunain, terjadi sungguhlah. Mereka pun berhentilah, kita kata take 5. Mereka bukalah baju perang, ikat kuda, ikat unta, tanggalkan pedang, segala tombak lembing letak, bekerja para sahabat minum air, basuh muka, berwuduk, ambil air untuk tambah dalam bekas dan sebagainya. Dalam keadaan bertelanjang, tidak bersenjata. Tiba-tiba pada masa itulah berlakunya serangan panah yang hebat daripada 4,000 tentera Bani Hawazin ketika itu. Keadaan terlalu gawat sehingga Nabi SAW tinggal seorang aja, tidak ada bersama dengan dia. Pada masa itulah Rasulullah menjerit, memanggil nama para sahabat. Lalu seorang demi seorang datang melindungi Nabi. Dengan pantas Rasulullah memecah 2 pasukan musuh. Satu tu tinggal yang agak besar, satu lagi agak kecil. Walaupun kecil, tapi puluh ribu juga jumlah dia. Yang kecil inilah Nabi kepung dan keras sahabat hambat yang kecil ni. Lalu yang kecil ni bila tengok dia terpisah dari pasukan induk, mereka melarikan diri. Terjadilah kejar mengejar di antara Nabi dan tentera Islam bersama dengan Bani Hawazin yang melarikan diri. Akhirnya mereka ditanam perasaan takut dalam hati mereka. Lalu mereka menyerah diri di Ja'ranah. Ya, di mana Ja'ranah adalah tempat miqat bagi orang-orang yang melakukan haji dan umrah. Lalu di situ mereka menyerah diri dengan takdir Allah, melihat kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Bani Hawazin masuk Islam pagi itu. Dan di kawasan Ja'ranah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah hanya untuk Bani Hawazin yang baru sahaja masuk Islam, dengan tidak diberikan langsung kepada tentera kerana ramainya jumlah yang masuk Islam dan hati mereka perlu dijinakkan. Di antara yang tertawan pada hari itu ialah Halimatun Sa'diyah radhiyallahu anha, ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia datang di hadapan Nabi dengan suasana yang sedih, dia menyatakan, "Tidakkah kamu mengenal aku?" Lalu Rasulullah tanya, "Siapakah kamu?" Tiba-tiba dia selak bahagian bahu dia dan ternampak hitam, ada bekas kena gigit warna hitam. Lalu dia unjuk, dia kata, "Tidakkah kamu ingat ini?" Tiba-tiba mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah teringat, Rasulullah pernah gigit dia di situ pada masa dia mendukung Nabi suatu ketika dulu. Lalu Rasulullah mendakap dan mendudukkan dia kerana dia sudah terlalu tua, dan dia disantuni dan dihormati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Halimatun Sa'diyah meninggal dunia,
dia meninggal di Madinah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam turun menyambut jenazahnya dan meletakkan ke dalam lahat sehingga menitis air mata Rasul dan menyentuh jasadnya. Kata ulama, itulah barakah yang dikurniakan Allah kepada Halimatun Sa'adiyah. Dia kerana menyentuh jasadnya oleh air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada hari itu Rasulullah menang. Walaupun peringkat awal tu kira habis dah. 30,000 lawan 12,000. Tu pun pasal ada seorang dua sahabat yang mulia radhiyallahu an terlepas cakap sikit. Ya, perang Badar kita hanya 313 orang, kita menang. Perang Uhud kita 1,000 orang. 350 balik, tinggal 650, menang. Ini kan pula 12,000, majoriti. Confirm dalam tangan menang. Terlepas sikit aja, lalu Allah hukum mereka. Tetapi akhirnya menang. Maka ada ulama menyebut, inna fatahna. Sesungguhnya kami telah buka, beri kemenangan kepada kamu. Kemenangan di sini kata setengah ulama, ialah peperangan Hunain. Tapi jumhurul ulama termasuk para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in menyatakan bahawa kemenangan yang dimaksudkan di sini ialah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yakni suluh Hudaybiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Peristiwa ini terjadi ketika suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Nabi bermimpi memakai pakaian ihram. Kemudian Nabi pergi ke kota Mekah melakukan tawaf, sa'i, kemudian bercukur. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dia macam tu. Bila Nabi Ibrahim alaihi salam dia mimpi sembelih anak dia, pagi esok dia sembelih terus. Nah, ini merupakan perintah Allah. Kita tak boleh. Kita mimpi kita buat sembelih pula masuk masuk lokap kita. Nabi-nabi ini perintah. Dia mimpi ini sebahagian 1/40 daripada wahyu, kata ulama. Makanya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi subuh macam ni, lepas solat subuh Nabi mesti buat dua perkara. Itu sunnah Nabi. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan pusing, dia menghadap sahabat. Pertama dia akan tanya, ada tak sesiapa yang mimpi malam tadi? Saya akan takwilkan mimpi itu. Rasulullah kata. Ada mana para sahabat radhiyallahu an, umumnya kalau mereka mimpi menjadi petunjuk bagi umat sampai hari kiamat. Umpamanya para sahabat radhiyallahu anhum, 2-3 orang mimpi azan umpamanya. Lalu cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata itulah dia petunjuk daripada Allah supaya kita mengumpul orang untuk semayang. Kena buat macam tu. Maka kekal azan sampai hari kiamat insya-Allah. Ini mimpi sahabat. Kalau sahabat tak ada yang mimpi, maka Rasulullah ada mimpi. Rasulullah akan cerita kepada umat. Karena tetap juga mimpi Nabi pasti menjadi petunjuk. Dia dengan berbagai makna yang tertentu. Makanya Nabi bagi tahulah pagi itu bahawa malam tadi saya mimpi saya pakai ihram, saya miqat di Bir Ali, Zulhulaifah, kemudian saya pergi tawaf sa'i dan saya bercukur, yakni bertahlul. Menggelepar, menggelupur, seronoklah sahabat tak kira dah. Sebab sahabat tahu itu wahyu dan perintah Allah suruh buat umrah. Maklum, para sahabat 6 tahun tak jejak tengok dah kota Mekah tu. Dah 6 tahun dah. Sehingga kerinduan mereka sangat luar biasa. Bagaimana? Bulan-bulan yang pertama menjejakkan kaki di Yathrib,
yakni Madinatul Munawwarah itu adalah bulan-bulan sakit bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Semua jatuh sakit dan demam karena terlalu rindukan kota Mekah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia yang paling kuat meracau karena demam panas yang rindukan Mekah. Tapi dia meracau menurut riwayat, dia macam berqasidah memuji-muji Allah dan memuliakan Rasulullah dalam nasyid-nasyid, duduk merapu merepek tapi duduk memuji Rasulullah. Bilal tu. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia duduk dengar suara Bilal pasal dia di antara jururawat yang merawat para sahabat yang sakit. Dialah yang cadang ke Nabi bila sahabat-sahabat mimpi azan, siapa yang nak azan? Aisyah lah yang cadang, ambil je Bilal. Saya dengar dah suara dia masa dia sakit demam panas merepek merapu, dia duduk berkasidah tu, bukan melemak lunak suara dia. Tu setara dia demam sakit, tambah dia sihat, ambil vitamin C, B kompleks, sedap lagi. Oleh kerana itu ya Rasulullah, saya cadangkan Bilal bin Rabah. Maka Nabi setuju, itu yang diambil Bilal. Dan memang kita dah sebut, orang-orang kulit hitam ni memang suara dia sedap. Dia lagu-lagu jazz tak salawan lah, kulit hitam semua. Orang Melayu diorang sayang serampan laut, yang tu boleh. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana para sahabat sampai jatuh sakit. Lepas tu tahun pertama ingat nak pergi, tak boleh. Masa itu membina daulah Islam. Tahun-tahun awal itu sedang mencari tapak untuk berniaga, nak buat modal untuk modal perjuangan jihad. Tahun kedua, gaya baru nak kemas, datang serangan, terjadi perang Badar. Belum habis penat perang Badar, datang lagi serangan peperangan Uhud. Tahun ketiga, baru nak berehat. Tahun kelima, 10,000 pula tentera datang, terjadi peperangan Ahzab. Tak ada nak buat apa. Tahu-tahu habis baru menang perang Ahzab, Nabi mimpi. Tahun ke-6. Artinya Allah suruh, ya Allah, sahabat seronok kerana rindunya tu terlalu luar biasa. Itulah mereka bersiap dan bergerak menuju ke Madinatul Munawwarah, menuju ke Makkatul Mukarramah untuk melakukan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh sekitar 1,400 orang di kalangan orang-orang Islam. Sebahagian mereka menyambut Rasulullah di jalanan. Sebahagiannya berkumpul ramai daripada pusat bandar Madinah bergerak keluar. Akhirnya terjumlah semua 1,400 orang lebih kurang begitu. Lalu mereka pergi itu untuk buat ibadat. Ada riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya pedang-pedang itu disimpan dia di dalam sarungnya dan disimpan di tempat lain, jangan diikat di pinggang. Dan nampak macam nak pergi bergaduh sangat. Kita nak perginya ibadat, nak buat umrah. Mereka bergerak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan Nabi meminta sikut jalan lain. Karena Allah yang menentukan pergerakan dan perjalanan unta Rasulullah itu. Ikut gerak. Orang-orang kafir Quraisy, dia tahu dah bahawa Nabi telah keluar. Dan mereka tidak mungkin boleh membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi melakukan umrah. Mereka tidak mungkin sebab challenge. Dia rasa tercabar. Pertama, 13 tahun di kota Mekah. Siang malam 4 pula mereka guna semua tenaga yang ada. Task force dia full habis semua dah. Nak halang dakwah tetapi gagal. Islam terus berkembang di Mekah. Mereka seksa para sahabat, gagal. Mereka kepung Nabi di rumah, terlepas. Mereka cari sampai ke depan gua, tak jumpa. Upah Suraqah bin Malik juga gagal. Tak tahu dengar Nabi dah naik jadi Perdana Menteri di Madinah. Masuk pergi perang Badar, kalah. Main perang Uhud, kalah. Pergi perang Khandaq tahun ke-5, baru je kalah.
dibantai di angin ribut. Nak menyeberang pun tak dapat kerana parit yang besar. Tiba-tiba baru kalah macam tu. Dan Muhammad katanya dengan tentunya baru menang. Tak tahu nak belenggak-lenggok je buat tawas sa'i. Mereka terasa aib. Ini benar-benar mencabar mereka. Maka mereka ambil keputusan halang keberangkatan Nabi dan para sahabat ini. Pertama mereka kirim Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid pergi dengan bala tentera pusing cari. Dia cari itu habis lorong lah. Tak jumpa. Dia balik. Balik dia jumpa ketua-ketua yang ada di Mekah. Tuan-tuan gini aja. Tuan-tuan kenal saya kan? Jenis saya macam mana kalau perang ni? Saya juga tuan-tuan kenal Muhammad ni macam tuan-tuan kenal saya. Saya tahu bagaimana keberanian Muhammad dalam berperang. Dan saya tahu sangat bagaimana siap matinya para sahabat Muhammad ni kalau mempertahankan dia bila berperang. Puak-puak ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, kata Khalid, bukan jenis penakut mati punya. Semua berani mati. Tapi bila saya raun habis segala penjuru padang pasir ni, tak berjumpa, tuan-tuan peganglah cakap saya. Mereka tidak datang untuk berperang. Mereka hanya datang untuk melakukan umrah nak beribadat. Terus kacau lah tuan-tuan. Ini saya bagi tahu pandangan saya. Kalau memang dia nak berperang, aku jumpa dah tadi, memang dah berembat dah. Khalid kata. Mengamuk ketua-ketua di Mekah. Kamu ni dia kata, nama je panglima itu ini, penakut, bacul, macam-macam lah. Lalu mereka guna kuasa mereka dan mereka pecat Khalid. Di mana Khalid dipecat sebagai ketua turus tentera darat bagi bandar Mekah pada masa itu. Lalu mereka kirim seorang lagi pergi cari. Ketika itulah Al-Qaswa, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan tu tiba-tiba terlipat kaki dia terduduk. Di Hudaybiyah itulah. Masa tu sahabat mengamuk. Ramai sahabat merungut. Sahabat kata, mulalah Al-Qaswa buat perangai dah ni. Orang nak ke Mekah, dia buat lipat kaki duduk kat sini pula. Sahabat geram. Kita nak buat umrah, jangan buat perangai. Bangun, jalan. Dia buat gitu. Lalu Nabi SAW menegur mereka. Khallu sabilaha. Fa'innaha ma'mura. Biarkan dia. Sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebut oleh Nabi SAW. Biarkan dia. Sesungguhnya dia diperintah dan diberhentikan oleh Allah, Tuhan yang pernah memberhentikan tentera-tentera bergajah. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat berasa lain bahasa tu. Bunyi macam marah tu, tak marah tapi lain dah bunyi tu. Ya? Mana kamu jangan nak celupar mulut sangat. Aku tahulah ni Allah jaga begitulah. Tapi Nabi itu begitulah bahasa dia. Diamlah sahabat. Duduk di Hudaybiyah. Masa tu datang seorang, saya terlupa nama yang kedua ni. Dia ni datang. Kebetulan masa dia sampai, Nabi SAW sedang mengambil wudu. Lalu dia lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menadah air-air wudu Rasulullah yang jatuh daripada janggut, yang jatuh daripada muka, yang jatuh di ujung siku ambil. Setiap dapat setitik pun gosok nyentuh sapu. Bau kasturi jasad sampai ke mati. Dia mereka mengambil, Allahu Akbar, wangi-wangian yang tidak dapat kita menghidunya, menggambarkannya. Ambil duk tadah bawah janggut, bawah siku apa semua. Sehingga dikatakan Nabi tu kalau nak buang air ludah dia pun berebut sahabat. Dia ambil. Kerana itu semua syifa'un, penyembuh-penyembuh yang sangat mujarab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia duduk dalam gua Sur. Dia kita tahu dia tutup lubang kemudian kena sengat. Lalu Nabi ambil baca ayat-ayat syifa. Allahumma antas syafi wa ana ar-raqi ishfi shifaan
la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rasulullah ludah sembuh, sembuh macam asal tapak tangan. Itu sebab tok guru bila dia bagi air suambo dia buat, itu sunnah bukan bid'ah. Sunnah Rasulullah buat. Antum bagi air botol dekat Ustaz Arundin, Ustaz Ismail Kamus. Ustaz Ismail lagi dah sekali letak 500 botol air. Sampai dah habis jampi tersalah ambil pun banyak. Ada ajar rupa botol ada. Buka tu semua dia duduk jauh je. Itu sunnah. Boleh buat. Tapi jangan tarik sangat. Seorang pun tak nak ambil dah. Dia kena ikut menurut kaedah. Jadinya tu Rasulullah tu dia tengok macam tu, dia patah balik. Lalu dia pergi jumpa ketua-ketua kerajaan di kota Mekah. Macam mana? Gini tuan-tuan. Tuan-tuan juga kenal saya. Raja mana di dunia yang saya tak jumpa cakap? Saya dah jumpa Raja Parsi. Saya pernah bertemu dengan Tubba', yakni Raja Negeri Yaman. Saya pernah jumpa Raja Romawi. Saya pernah jumpa Raja Habasyah. Saya bermain dengan raja-raja dunia. Demi Lata dan Uzza. Aku tidak pernah melihat orang yang cinta kasih kepada ketuanya sebagaimana para sahabat itu mencintai nabinya, yakni Muhammad itu. Aku lihat mereka menyambut air yang ada di bawah janggutnya. Jenis ni kata dia jangan usik tuan-tuan. Kan dia jengkal kita tak menang sukat kita kan tak sah lah. Lantaklah Muhammad tu. Mengamuk pula pemimpin Mekah, buang pula dia sebagai ketua delegasi untuk berbincang. Lalu akhirnya mereka melantik Sahlu bin Amru. Satu riwayat kata Suhail bin Amru. Dia ni datang. Masa dia datang, sebelum tu Nabi dah kirim Uthman bin Affan radhiyallahu an. Oleh kerana Sayyidina Uthman ni dia jenis lemah lembut. Dan dia masanya jahiliyah belum pada masuk Islam. Dia pemurah dah Uthman ni. Jadi memang ramai suku sakat waris-waris dia sukalah. Bila tengok Uthman datang, lalu mereka persilakan menurut satu riwayat supaya dia melakukan umrah. Silalah. Lalu dengan tegas Uthman menjawab, demi Allah, adapun kami para sahabat, kami tidak akan mendahului Allah dan Rasul dalam hidup kami. Adakah kamu mau aku melakukan tawaf dan sa'i dan tahlul sedangkan Rasulku tidak melakukannya? Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Ada riwayat menyatakan dia ditangkap, ditahan dia tapi tak dibunuh. Tapi tersebar berita menyatakan Uthman mati dibunuh. Itu yang Sayyidina Umar pasang angin terus. Dia Umar kata, tunggu apa lagi ya Rasulullah melangut sini pakai ihram ni. Uthman dah kena bunuh. Sekarang kita jengkal Mekah, padang jarak padang terkuku. Tapi tak adalah dia jerit ini kalilah, tak adalah. Ya? Atas iman ni dia lain sikit. Pada masa itulah Nabi SAW memanggil beberapa orang, di antaranya 12 orang yang terkanan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka berlakulah apa yang dinamakan Bai'atur Ridwan, perjanjian yang baik, atau disebut juga perjanjian bawah pokok kayu, di mana semua para sahabat berjanji sehidup semati jadi apa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diikat perjanjian itu. Tak lama lepas tu Uthman pun balik. Bising Umar, kamu ni satu Uthman, elok habis kamu balik. Jangan lambat sikit kata Umar. Dia kira nak melibas saja. Menurut riwayatnya dia ni tak boleh, jangan. Umar tu jenis dia macam tu dah radhiyallahu an. Jadi dia datang Suhail. Bila Suhail datang, Nabi nampak dari jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenang.
Demi Allah, sesungguhnya namanya akan memudahkan urusan kita. Nabi kata. Dia dalam bahasa Arab as-sahl ataupun suhli, dengan makna mudah. Bahasa Melayu kita, ya. Sahl makna mudah, suhil itu nama dia. Mereka tenang. Dan Nabi tahu dia ni, suhil ni, dia suka kambing banyak. Bukan milik dia tak. Dia suka tengok kambing jalan berimpik-impik, kambing kedek-kedek depan. Dia suka tengok. Dia tu jenis, dia seronok macam tu. Macam orang mancing. Setengah orang mancing bukan dia seronok mancing, tarik ikan tu yang syok. Di lumut tu ada Cina 3-4 ekor, panggil ekor senang. Ya. Bila kita mancing tepi, laut dekat lumut dapat ikan, dia tarik handbrake Mercedes dia turun. Dia balik 100. Dia tarik, dia main. Tu dia balik dia happy. Ada orang jenis macam tu. Jadi suhil ni dia jenis suka tengok kambing banyak. Nabi kata bawa. Pasal ada orang bawa kambing banyak. Untuk bayar dam dan sebagainya. Lalu bawa kambing tu susun depan dia. Jadi masa dia datang kambing tu kedek-kedek ikut dia. Dia suka. Ya Allah, dia kata banyaknya kambing. Nabi dia tahu kita panggil. Nak petik kat mana. Itu kaedah Nabi. Go to them, love them and touch them. Rasulullah bakni ni cair habis. Sebab Allah yang berada bersama dengan dia. Wahyu tu di sisi Allah. Dia tengok kambing, dia dah happy dah. Duduk tu duduk seronok dah. Maka pada masa itulah terjadinya suluh. Yakni perjanjian Hudaibiyah 10 perkara. Di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun. Setengah riwayat kata ada 12 atau 13. Ya, perkara yang ada dalam perjanjian itu. Yang tu panjanglah, saya tidak cadang kupas pagi ni. Cuma nak sebutnya, kita maklum Saidina Umar pun bahasa nak marah. Dia pasal Nabi setuju tahun tu tak payah masuk. Terus ada buat umrah pergi balik. Mengamuklah Umar. Dah lah datang jauh. Dah niat, dah pakai ihram. Kira selangkah je lagi dah kat Hudaibiyah dah. Patahlah balik ke Madinah. Diikut je kapir tu kata Umar, dia naik angin. Itu yang Abu Bakar panggil Umar di sini. Tu tunjuk Rasul. Tu Rasul tu Rasul. Diam Umar. Tu macam terduduk, astagfirullah, aku ni macam terlupa Rasulullah kata. Dia punya tu Saidina Umar. Dia nak membela Islam tu, jangan dihina, dia tak boleh. Jadi buatlah tahallul ihsar dia panggil. Kalau kita mengaji fiqh, kita jumpalah tahallul ihsar, iaitulah orang-orang yang telah berniat haji atau umrah, pakai dah ihram semua dah, tiba-tiba terhalang tak boleh nak buat perang ke adalah bendanya, maka dia nak buka, dia kena balik, dia nak buka. Itu dia panggil tahallul ihsar. Sembelih seekor kambing, gunting rambut, balik. Pada masa itulah Rasulullah bagi tahu, sahabat buat tak tahu, semua naik angin. Masing-masing dah rindu nak pergi. Pada masa itu Rasulullah perunsing. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam khemah. Dan dalam khemah masa itu ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ummu Salamah, ini peranan muslimat, mententeramkan suami. Jadi mana Ummu Salamah kata begini je ya Rasulullah. Rasulullah jangan mensyarah, jangan qala Allah betul saduk senyap. Keluar, ambil kambing seekor sembelih. Lepas tu gunting rambut. Rasulullah kena faham, sahabat-sahabat tengah marah. Walaupun mereka marah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tetapi tidaklah marah itu menghilangkan kecintaannya terhadapmu ya Rasulullah. Percayalah, kalau Rasulullah buat dia orang tengok, mereka akan ikut semua. Jangan cerita apa-apa. Itu sebab itu dakwah tu ada bil lisan, ceramah macam ni. Ada dakwah tu bil hal, dengan amal, perbuatan. Jadi Nabi keluar, tak cerita apa, Nabi ambil kambing. Dah binatang je, nak dengan Rasulullah, nak sembelih mudah. Kita aja 12 ekor lembu, 5 dekat traffic light. Terlepas tali, pagi raya korban. Traffic light Kampung Baru tu 3 ekor dengan nak menyeberang. Dengan tali, bayang tuan-tuan, Tok Bilal tak larat nak hambat. Laju lembu pada Tok Bilal lagi. Ya. Rasulullah ni binatang ni jinak ke dia menyondol aja. Nabi sembelih, sahabat tengok. Lepas tu Rasulullah suruh Anas bin Malik radhiyallahu an guntingkan rambut Rasulullah pada masa itu. Tahallulkan. Dikatakan Anas tu pucat wajah dia. Berpeluh jasad dia.
Lalu ditanya, kenapa begini wahai Anas? Anas menyatakan, demi Allah, jika sekiranya jatuhlah selai rambut Rasulullah ni di atas bumi, nescaya hancur dunia ini. Karena para bidadari yang turun daripada syurga berperang, berebut mendapatkan helaian rambut itu, kata Anas. Jadi bayang tuan-tuan mengeletak, takut dia. Jadi lepas pada tu balik. Jadi balik tu, masa balik lah, Umar pun balik lah. Balik hati tu panah membara, sahabat ni balik, ikut. Tapi Nabi tak cakap. Kadang kita tak sarap syarah, buat diam je, tapi buat aja. Nama orang ikut. Akhirnya, dalam perjalanan nak balik tu, Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsirnya. Tengah-tengah berjalan balik tu, balik tu, sahabat berlari-lari. Kita kata berlari tu potong-memotong lah berlari-lari. Nampak macam heboh, lari ke depan. Oh, jom lari depan. Jadi tanya apa hal, apa masalah ni? Dia kata Allah menurunkan ayat. Rasulullah sedang membacakannya. Mereka larilah ke umur Nabi. Lalu Nabi bacakan, inna fatahna laka fatham mubina. Tu ayat ni. Sesungguhnya kami nak buka kemenangan bagi perjuangan ini. Dan memanglah kadang-kadang kemenangan tu Allah buka dengan hati itu berasa sakit. Macam para sahabat. Bukan senang nak menang, tuan-tuan. Menang apalagi dalam perjuangan Islam, dia ada rukun syarat. Bukan pakai strategi macam tu aja, banyak syarat-syarat dia. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatil 'alal mu'minin a'izzatil 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini di antara sifat yang Allah Ta'ala letak bagi orang-orang yang nak menang dalam bawa perjuangan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah Ta'ala akan melahirkan satu puak, satu golongan, satu tanzim, satu parti. Ini yang pertama kena ada. Mesti ada tanzim. Bukan pakai NGO macam tu aja. Kena ada tanzim. Dah kalau tanzim dah ada, tak usah nak buatlah NGO tu. Ini ayat Quran yang ajar begini. Mesti ada pertama tanzim. Kemudian Allah menyebutkan sifatnya. Di mana yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka kasih kepada Allah dan Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Bagaimana gambaran kasih kepada Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah, jika sekiranya kamu semua benar-benar kasih akan Allah, ikut aku, yakni ikut Nabi. Adakah benar-benar kita dah ikut Nabi dalam semua kehidupan kita? Kalau belum nak menang lagi. Dia kena ikut betul-betul dulu. Ini yang Allah Ta'ala letak. Azillatil 'alal mu'minin, merendah diri, patah sayap, tawadhu' dengan orang-orang yang beriman. Izzatil 'alal kafirin, menunjukkan izzah, tegas dengan orang-orang yang kafir. Kena tunjuk gah. Kalau buat hudud ni memang hukum Allah, kita tegas, kita akan buat. Kafir nak kata apa, kata. Jangan kita pula ambil sikap, kami mengambil sikap menutup mulut. Kena dok mana? Kena clear lah ini. Ini soal Quran, bukan utusan. Ini hukum Allah, bukan hukum ayah kita. Kita bukan main-main dalam hal ini. Biar jadi macam mana pun Kelantan, kita akan buat insya-Allah. Sebab ini soal yang diperintah oleh Allah. Nak buat teori macam-macam sila, tapi akan berjalan insya-Allah. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Mesti ada sikap ini. Menunjukkan izzah dengan orang-orang yang bukan Islam. Boleh berkawan. Tapi berkawan sampai ke hilang hukum, jangan. Yujahiduna fi sabilillah. Hendaklah mereka itu berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dan mereka-mereka yang berjuang berjihad ni, mereka tak peduli celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat gerakan Islam.
Lantak nak kata biar. Sampai pedal dah telinga kita, tadah dengar je lantak. Kita jalan kerja kita sebab kita nampak akan matlamat. Menang mesti, janji Allah pasti berlaku. Kadang-kadang dijadikan menang tu macam ni, sakit hati. Para sahabat sakit hati, pedih hati, terguris perasaan. Tapi tak lama. Lebih kurang 3-4 tahun lepas tu, sepenggal pilihan raya, dapat tawan Mekah dah. Tahun ke-10. Ini Allah Ta'ala menyusun dan mengatur. Pada hari berlaku tu kita tak tahu. Kita tak erti nak baca kerja Tuhan. Kerja Allah Ta'ala ni kita tak tahu nak baca. Kerja kita hanya menjalankan tugas. Melaksanakan apa yang Allah perintah. Usahakan sekadar apa yang boleh kita buat. Berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemenangan dengan penyembelihan tumpah darah. Macam yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim AS. Bagaimana saat awal kemenangan kepada Nabi Ibrahim ialah dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemenangan yang mutlak, meletakkan kecintaan kepada Allah mengatasi cinta kepada makhluk. Hanya bila berjaya kita letak mencintai Allah lebih pada makhluk, baru kita boleh meraih kemenangan. Selagi duk ada tarik tali lagi main duk dengan makhluk ni, payah lagi. Kita kena usaha lagi dengan meyakinkan diri meletakkan ubudiyah secara mutlak di hadapan Allah. Kadang-kadang dia mulakan kemenangan dengan api yang membakar sehingga habis nyawa. Qutila ashabul ukhdud. Kisahkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang dibakar di dalam parit yang dinyalakan api ke atas mereka. Adakah mereka kalah? Al-Quran menyatakan mereka itulah orang-orang yang menang. Itulah dia kemenangan. Menang ni bukan pilihan raya je, dapat tegak hukum Allah, itu kemenangan. Selama kita istiqamah, itu kemenangan. Banyak kemenangan menurut pandangan Islam. Cuma salah satu jalan pilihan raya kita masuk. Bukan itu matlamat, itu alat sahaja. Matlamat ada yang lebih besar daripada itu. Cuma berdasarkan sistem yang ada, kita menyertai itu saja. Allah yang akan menentukan bila menang. Kerja kita kena buat. Teori jangan banyak sangat. Buat kerja. Allah Ta'ala tahu nak bagi. Nabi Ibrahim AS diberi juga awal muqaddimah kemenangan dengan dia dibakar di dalam api. Keadaan perit. Tidak semudah yang dijangkakan. Tapi sebaik saja api itu padam, berlaku pertarungan dengan Namrud, maka Maharaja Namrud ditumbangkan. Walaupun Nabi Ibrahim seorang aja, tak ramai dengan dia, berapa orang aja. Dia hanya senjata dia tongkat, gigi dan lidah. Tapi bila syarat kemenangan itu dipenuhi, maka Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan. Begitu juga Nabi Nuh AS. Bagaimana muqaddimah kepada kemenangan Nabi Nuh dengan Allah Ta'ala kirimkan banjir yang besar. Kita tidak tahu apakah itu merupakan azab, dalamnya merupakan juga muqaddimah ke arah kemenangan itu. Allah lah yang maha mengetahui segala rahasia. Kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadir Rabbul Jalil. Aceh pernah dilanda banjir dan tsunami yang besar. Hari ini Aceh telah melaksanakan hudud dalam semua perkara. Semua tiga-tiga Aceh buat hari ini. Sehingga kawan-kawan kita yang pergi bermuzakarah dengan ulama-ulama di Aceh sampai tahap hukum sebat yang mereka jalankan tu, tukang sebat tu kena kepit buku bawah ketiak. Sampai tahap tu dia orang buat. Artinya kalau angkat jatuh buku tak boleh rotan. Itu angkat tinggi sangat. Sampai macam tu kepit buku untuk rotan tu. Menurut hukum yang sebenar. Dan mereka menjalankannya sekarang. Dengan dimukadimahkan kehancuran yang menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Dan segala-gala tentera itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mukadimah kemenangan itu Allah Ta'ala uji dia dengan angin ribut yang kuat. Bagaimana pada tahun 5 Hijrah terjadi peristiwa peperangan Ahzab. Masanya nak gali parit temu batu besar. Seorang sahabat tak boleh pecah. Allah takdir Rasulullah je boleh buat. Kemudian Allah kirim angin ribut yang kuat.
Rupanya ribut itulah yang menghalau semua tentera azab sehingga kemenangan berpihak kepada Islam. Kita tidak tahu bagaimana macam mana itu di sisi Allah Ta'ala. Tetapi usaha gerak kerja pelaksanaan Islam ini hendaklah dibuat. Oleh kerana itu saya melihat khususnya rakyat di negeri Selangor ni, apa yang kita maklum bersama dalam kes banjir yang berlaku, sama ada di Kelantan, di Perak juga berlaku. Temeloh Pahang pun air naik lagi, Johor mula naik pula, Sentul naik dah surut pula ya. Kita nasib-nasib baik banjir kilat aja. Jauhlah mudah-mudahan. Jangan, Allah boleh buat kalau dia nak buat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan kita melihat bagaimana solidariti, sifat mulia di kalangan rakyat Malaysia yang suka bantu-membantu di antara satu sama lain. Tapi timbul pula perbahasan macam-macam. Ada pula yang dah komplain, apalah bagi-bagi barang buah plastik cok-cok bulan pula. Kita tidak cok, bendanya begini. Parti kita ni parti yang terbesar dan tertua di negara ni. Ni siapa pun tak boleh sangka. Bila kita buat kampik plastik untuk isi barang ke apa suatu kerja kita nak buat, kita bukan buat sekali 2-30. Sekali buat 100 ribu, tidak tak baloi kilang tak nak ambil. Kadang 300 ribu, setengah juta sekali print. Tu kita hantar ke setiap negeri. Benda tu lama, dah ada balance stock tu kita pakai. Nah, makanya kita masuk adalah terletak lambang di situ. Dan ini biasa. Markah-markah kita ada lambang bulan. Baju kita pakai kadang ada lambang bulan. Tiba-tiba ada yang menyebut ni letak lambang ni tak ikhlas. Ada yang kita bagi tak ada lambang, bila plastik tu dah tak ada, kita pakai plastik biasa. Ada yang kita sampaikan bantuan, tak ada plastik langsung. Kepit macam tu je bawa, plastik pun dah habis. Kita tak kira ada plastik ke berlambang ke tak berlambang, lantaklah. Apa ada masalah? Polis sendiri ada lambang dia. Polis pakai baju dia ada lambang. Bot Marine Polis tulis polis di Raja Malaysia. Adakah polis tidak ikhlas dalam kerja dia? Bomba, dia ada bot dia duk tolong orang. Tulis jabatan bomba. Adakah bomba tidak ikhlas dalam buat kerja? Ini perkara biasa. Sahabat-sahabat kita belah sana pun, dia bubuh lambang. Tak kisah, itu biasa. Kita bersikap terbuka. Mana yang susah kita kena tolong. Cuma yang tak kenanya, kita duk buat barang, dia tahan. Yang ni tak boleh tinggal sini, kami yang akan buat. Lepas tu dia bawa, pergi masuk tempat dia, dia cop. Yang tu tak kena. Benda dah sedia ada, guna dah, habiskan je lah. Jadi ini ada beza, kita kena faham. Banyak benda yang kita buat. Ya, kalau kita pergi ke mana pun semua ada lambang. Bank Simpanan Nasional ada lambang dia. Staf dia ada baju jaket uniform dia, ada lambang dia. Pergi Bank Bumi ada lambang dia pula. Masuk Bank Negara ada lambang Bank Negara. Adakah mereka tidak ikhlas buat kerja? Ini biasa. Bukan benda yang sensitif yang besar sangat nak dibangkitkan. Yang penting kita melihat solidariti ini. Dan bagaimana banjir ini mengajar rakyat Malaysia bahawa boleh rupanya sambut tahun baru tak payah pesta-pesta. Okey semua. Malam tadi saya round juga tengok okey aja. Tak adalah rasa luak kurang pula tahun baru tak menembak bunga api pun tak ada. Buang duit je. Steady je semua. Kita mulakan pula mukadimah dengan surah kemenangan. Dengan kita berazam insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada Islam cepat atau lambat. Kita kena bersabar kerana Allah Taala terus menguji kita dengan berbagai-bagai. Terdapat ujian-ujian dalaman, ada ujian-ujian luaran. Jangan banyak berteori, jangan banyak tulis dan baca blog sangat, baca Quran banyak. Itu yang sebenarnya. Apabila kita banyak sangat baca blog, jadi celaru pemikiran. Baca Quran, Allah Taala akan beri petunjuk dan hidayah insya-Allah. Dan kita akan jadi tenang. Dah hadirin sekalian, saya lihat masa masuk tadi pun ada lagi barang-barang di merata masjid madrasah surau. Dia masing-masing mengumpulkan. Saya dengan pemuda-pemuda di Gombak pun malam tadi berlepas lagi. Dia 2 lori 3 tan dengan 4 hilap. Dia dah bergerak. Tadi pukul 4 pagi saya bangun, saya telefon dia orang dah sampai di Merapuh. Dia dah berhenti untuk tunggu solat subuh. Kemudian ada 3-4 trip lagi akan bergerak. Itu kita panggil gelombang pertama. Sebelum ni pun dah 8 trip. Ya, mereka turun. Macam Shah Alam jugalah.
Kuala Selangor, di mana-mana. Masya Allah, rakyat Malaysia bab-bab macam ni, subhanallah. Apalagi orang-orang Shah Alam dari dulu saya tengok. Memang kamu sangat bersolidariti. Dia dalam hal-hal macam ni, kita kena istiqamah. Dan kita berharap mudah-mudahan pagi ini kita buktikan lagi. Saya hendak sikit pagi ini untuk bantu unit amal saya. Dari segi sumbangan keuangan. Tunjukkan solidariti tuan-tuan. Jadi saya buat balik, saya serah kepada ketua unit amal. Dia untuk mereka susun lagi. Dia beberapa perkara. Kami dah dapat banyak, barang banyak. Beras baju banyak. Tapi keuangan, petugas-petugas kita dalam perjalanan pun. Yang pergi itu pun semua bukan jenis tahajud tuan-tuan. Yang beli Benson and Hedges pun ada tu. Tu semua nak kena ra'i je jenis puak-puak tu. Diorang tu kerja kuat. Semayang tu dia semayang lah 5 waktu. Tahajud-tahajud ni tak ada lah nampak. Quran sesekali dia baca, rokok penuh dalam poket. Yang tu pun nak kena bagi duit rokok diorang ni. Kita kena ra'i lah kau. Duduk tu kan kita usrah, pelan-pelan kita tarik. Jadi tuan-tuan kena bantu, tak banyak sikit pagi ni. Saya berharap dia untuk kita kumpulkan bagi unit amal kita. Saya kira sekadar tu dulu untuk pagi ni dan terima kasih. Dengan kehendak Allah tak sangka pula. Awal tahun baru 2015, kuliah pertama saya di sini. Kita tak nak rancang. Tapi tarikh ni dah diambil oleh Mak Noh sebelum saya pergi umrah lagi. Tahun lepas. Maknanya setahun perjanjian. Main hebat itu orang sini. Saya kira itu saja kita tangguh dengan tasbih kifarah. Suratul Asr. Dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis min al fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, di belakang sana kita ada petam sajadah ya. Bagi siapa yang menginfak boleh buat demikian. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.